kawannya tegur. Dia cakap, kamu dengar ke apa yang aku dengar? Dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, cerita kali ini cerita yang berlaku di negeri Perlis. Okey, dan perkara ni ikut cerita yang saya baca berlaku di Bukit Air Perlis. Jadi apalagi kita terokai ceritanya. Kisahnya bermula apabila 4 orang pelajar universiti, mereka berada di SEM akhir dan ikut cerita mereka akan menghadapi peperiksaan yang terakhir lah sebelum mereka pulang ke tempat masing-masing lah. Jadi sudah SEM akhir kan, SEM akhir ni kata orang kau sudah tidak bersama dengan kawan-kawanmu, hanya tinggal convocation. Jadi malam tu mereka merancang lah untuk pergi memancing untuk kali terakhir lah bersama rakan-rakannya. So mereka ada 4 orang. Jadi mereka pun pergilah memancing di kawasan Tasik yang berdekatan dengan universiti mereka. Jadi lebih kurang jam 10 malam ketika dorang memancing, tiba-tiba si kawan ni, salah seorang kawan dia bercadang. Dia cakap, "Weh," dia cakap, "apa kata malam ni kita buat paranormal ya, cari hantu paranormal. Maukah?" Jadi si kawan satu orang pun memang iyalah. Boleh juga tuh dia. Bila lagi kita mau try. Aku dengar di Perlis ni ada kawasan yang angker, kawasan yang seram, kawasan yang misteri. Tapi 2 orang kawannya lagi ni tidak mau. Cari penyakit pulanya, mau cari hantu pula hari ni. Alah, bukan selalu. Bila lagi dah, lepas ni kita tak berjumpa sudah ni, dia cakap. Jadi kita buatlah satu yang mencabar, kata orang kan. Jadi bincang punya bincang, akhirnya terpaksalah kawannya yang 2 orang ni bersetuju. Jadi 2 orang ni pun, apalagi dorang cakap, dorang sudah search. Ada satu kawasan kata orang yang seram lah, angker, iaitu kawasan Bukit Air. Jadi mereka pun menuju ke tempat berkenaan. Jadi mereka pun naik kereta, kemas barang pancing, simpan di bonet, teruskan perjalanan ke Bukit Air. So lebih kurang jam 12 begitu, mereka pun sampai di Bukit Air. 2 orang rakannya ni pun mengajak, "Jom, ayo kita masuk ke dalam." Kami stay di kereta siap lah. 2 orang rakannya tu lah tak mau ikut. Yalah, kalau kamu tak mau ikut tak payahlah, kami pergilah masuk. Jadi diorang gunakan torchlight handphone. Torchlight handphone, mereka pun pergi. Belum sempat lagi, baru 2 orang di jalan, tiba-tiba yang 2 orang yang dalam kereta ni pun ikut. Tak berani kami dalam kereta, ikutlah. Ikutlah. Tahu pun takut. Jadi di Bukit Air tu ada satu rumah penginapan yang terbengkalai. Ya, memang tidak ada orang tinggal. Rumah tu lama ditinggal, memang sudah tidak ada orang tinggal lah. Memang rumah tu kosong. Jadi ketika mereka lalu rumah tu, tiba-tiba mereka terhidu satu bau busuk yang amat busuk, macam bau bangkai lah kata orang. Jadi salah seorang daripada rakannya ni menegur. Dia cakap, kamu ada terhidu bau kah ya? Bau macam bau bangkai. Jadi kawannya seorang ni tegur, "Kau jangan tegur, diam-diam saja. Ya, kalau kau tegur, benda tu akan ikut." "Benda apa?" Kau ni pura-pura lah pula tanya benda apa pula. "Jangan tegur, apa benda tahu siap." Jadi mereka abaikanlah bau busuk tu. Diorang anggap mungkin itu bau sampah. Jadi mereka teruskan perjalanan sehinggalah berdekatan dengan jembatan dan mereka terdengar bunyi air terjun. Berdekatan dengan jembatan tu ada satu pondok tandas. Pondok tandas, tapi malam lah, tidak ada orang guna. Ketika mereka menghampiri dengan pondok tandas tu, tiba-tiba mereka terdengar suara orang menangis, perempuan menangis. Ya, menangis. Jadi pertama 4 orang ni mereka tidak mau tegur, orang babat tidak tahu. Tiba-tiba suara menangis tu makin kuat dan salah seorang kawannya tegur. Dia cakap, "Kamu dengar ke apa yang aku dengar?" Dia cakap. Baru kawan-kawannya menjawab, "Ada. Apa yang kau dengar?" "Orang menangis kan?" "Ya." Sini kan kawannya satu orang dia kan sudah aku cakap dengan, aku macam tidak sedap hati sudah ni mendengar. Bos kita balik teruslah. Jadi oleh kerana cuak, dorang 4 orang cuak ni, terus dorang, ayo baliklah, balik. Dorang pun pusing semula pergi ke kereta
dengan jalan yang laju jalan menuju ke kereta. Dan belum sempat mereka sampai ke kereta, mereka nampak ada satu kelibat di rumah penginapan yang kosong tadi. Ada seorang perempuan berbaju kebaya warna putih, rambut dia panjang. Muka dia tidak nampak, tapi diorang nampak. Empat orang diorang nampak. Tapi mereka tidak tegur lagi. Mereka buat cool, buat tidak tahu. Tapi salah seorang rakannya pun bercakap lagi. Dia cakap, kau nampak apa yang kau nampak? Nampak, dia cakap. Jadi, lari lagi, tak apa lagi, dia cakap. Terus masuk kereta, on kereta, dan mereka tengok kelibat tu bergerak, ya, berjalan perlahan-lahan menuju ke kereta mereka. Diorang apa lagi, cepatlah jalan, benda tu ikut kita macam menuju ke tempat kita. On kereta, terus jalan mau balik ke college university mereka lah, untuk balik. Dan bila mereka cuba pulang, mereka tidak sampai, ya, ke tempat universiti mereka, tidak dapat jalan keluar. Mereka asyik pusing di tempat yang sama. 3-4 orang ni berdebar, kenapa kita di tempat yang sama saja ni, ya? Cuba call kawan kita yang ada di college minta tolong. Bila orang cek handphone orang, line telefon hilang. Keempat-empat line telefon mereka hilang. Dia cakap, line telefon hilang ni, out of coverage. Dan tidak lama kemudian minyak kereta mereka sudah berkelip, mau habis minyak, berkelip. Jadi si kawan yang memandu ni dia cakap, kita nak boleh jalan terus ni, boleh habis minyak kereta kita ni, kita berhenti di tepi dululah, ya. Kita tunggu hari siang baru kita jalan semula, ataupun kita tunggu mana-mana kereta yang lalu, kita minta tolong. Jadi kawan-kawan yang setujulah, ya. Jadi tapi kita stay di kereta saja, jangan keluar. Okey, boleh. Jadi mereka pun berhenti di tepi jalan sebab mereka tahu minyak kereta mereka habis. Kalau habis nanti mereka tidak dapat pulang. Jadi mereka berhenti tepi dan off. Dan line telefon mereka hilang. Jadi mereka ketakutan, berdebar, cakap, janganlah belengeh, ya, yang jelmaan tadi itu datang pergi kereta. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap pintu mereka. Seorang lelaki tua. Hang buat apa kat sini? Betul, macam marah lah. Tak pakcik, kami ni jalan-jalan ni, kami saja round-round di sini. Ini kawasan larangan, jangan nak buat lolak kat sini. Begitu lebih kurang lah kan, cakap orang utara kan. Pergi jalan, pergi balik, jangan buat hal di sini. Tiba-tiba telefon orang ada semula coverage dan notification handphone masuk lah, ting 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 ting. Ada lain, cakap kan. Tidak lama pakcik yang ada yang menegur tu hilang. Mana pakcik tadi? Diorang cuba keluar cari pakcik tu, tidak ada, kawasan itu gelap. Dan mereka sudah tahu memang yang menegur tu bukanlah manusia, tapi ada benda, ya, makhluk yang menjaga kawasan tersebut yang tegur mereka. Jadi si kawan ni, pedulilah belinya habis minyak kereta kita, yang penting kita jalan pulang cepat. Dorang on saja kereta, mereka jalan. Dan bila mereka jalan, baru mereka jumpa jalan keluar dan terus balik ke asrama college mereka, college universiti mereka. Sampai di bilik masing-masing, terus baring di tilam, tidur, ya, dengan keadaan yang menggeletar dan ketakutan. Satu orang pun tidak bercakap tentang hal tersebut. Sehingga keesok paginya, ya, baru mereka bicarakan tentang apa yang berlaku. Dan masing-masing menyalahkan, ini kau punya pasal lah, kenapa kau bawa kami ke sana, kau punya pasal ni, belengah. Sudahlah belengah. Lepas tu dorang taubat sudahlah, ya, untuk keluar malam, apatah lagi pergi ke Bukit Air Perlis tu. Jadi begitulah kisah seram yang berlaku di Bukit Air Perlis. So guys, setakat itu saja kisah seram kita kali ini. Sekiranya anda ada kisah seram yang anda ingin kongsikan kepada saya dan ingin saya ceritakan, anda boleh email kepada saya di bawah ni lah. Jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosco. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.